Halo semua, nama saya Lee Xin Wei. Hari ini kita akan membincangkan tentang teori jurang pengetahuan. Apa itu teori jurang pengetahuan? Teori ini menjelaskan pengetahuan yang diedarkan secara berbeza di seluruh sistem sosial. Sebelum saya menjelaskan lebih mendalam tentang teori ini, saya ingin memperkenalkan 3 pengasas teori ini, yaitu Philip Tichenor, George Donohue, dan Clarice Orlean. Mereka merupakan sarjana dari Universiti Minnesota. Teori ini wujud disebabkan korelasi pendidikan formal dan pengetahuan sains dan urusan awam. Fenomena ini dikemukakan semasa penemuan awal dalam penyelidikan komunikasi massa. Ketiga-tiga pengasas menyiasat fenomena ini berkaitan dengan media massa dengan hipotesis jurang pengetahuan mereka. Seiring dengan pengakihan maklumat media massa ke dalam sistem sosial, segmen penduduk dengan status sosioekonomi yang lebih tinggi memperoleh maklumat dengan lebih cepat daripada segmen status yang lebih rendah. Jadi, jurang pengetahuan antara dua segmen meningkat. Perspektif teori ini adalah kritikal terhadap sistem sosial dengan pengedaran pengetahuan. Teori ini berpendapat bahawa pengetahuan diedarkan secara tidak rata ke seluruh masyarakat kerana maklumat lebih mudah diakses oleh orang yang lebih kaya dan lebih berpendidikan daripada orang miskin. Menurut Tichenor, Donohue dan Orlean, jurang pengetahuan antara kaya dan miskin berlaku kerana kelas sosioekonomi yang lebih tinggi mempunyai kelebihan dalam bidang berikut. Yang pertama, kemahiran berkomunikasi. Maksudnya, orang-orang dari kelas sosioekonomi yang lebih tinggi cenderung lebih terdidik dalam kemahiran komunikasi. Orang yang berpendidikan lebih baik secara statistik mempunyai kemahiran membaca dan menulis, kemahiran berfikir apa yang dipelajari, kemahiran bertutur, dan kemahiran memahami. Kedua, maklumat yang disimpan. Pengasas-pengasas teori ini mendefinisikan bahawa maklumat yang disimpan sebagai pengetahuan yang ada hasil dari pendedahan sebelumnya kepada topik. Orang yang sudah lebih berpengetahuan lebih cenderung mengetahui suatu topik ketika muncul di media massa dan lebih bersedia untuk memahaminya. Ketiga, hubungan sosial yang berkaitan. Ia menjelaskan orang yang mempunyai sosioekonomi yang lebih tinggi mempunyai lebih banyak hubungan sosial. Kenalan sosial ini lebih cenderung untuk berkongsi maklumat mengenai topik yang juga dilihat di media sosial. Keempat, pendedahan, penerimaan, dan pengekalan selektif. Argumen pendedahan selektif mengatakan bahawa orang dari berbagai tahap pendidikan atau latar belakang sosioekonomi memilih untuk menggunakan media secara berbeza. Contohnya, orang akan lebih memperhatikan berita yang berkaitan dengan hobi dan minat mereka. Orang berpendidikan tinggi dianggap lebih terlibat dalam politik dan sebagainya. Akhirnya, pasaran sasaran media, iaitu media yang berbeza mempunyai pasaran sasaran yang berbeza. Contohnya, Instagram adalah lebih kepada orang yang lebih muda, berita yang bercetak adalah bertunjuk kepada orang yang lebih tua dan golongan berpendidikan tinggi, dan sebagainya. Pada tahun 1975, pengasas-pengasas teori ini berusaha mencari jalan untuk mengurangkan jurang pengetahuan. Dari kajian mereka yang dibuat di komuniti di sekitar Minnesota, mereka mengemukakan 3 hipotesis mengenai bagaimana mengurangkan jurang pengetahuan. Yang pertama, kesan komuniti, iaitu isu yang berkaitan dengan masyarakat setempat dan kehidupan seharian orang normal. Yang kedua, tahap konflik, iaitu isu yang merupakan isu butang panas, cenderung menarik minat semua orang tanpa mengira tahap pendidikan. Yang ketiga, komuniti homogeniti, iaitu komuniti yang homogen adalah komuniti di mana kebanyakan orang dalam komuniti serupa antara satu sama lain dari segi bangsa, sosial, kelas dan budaya. Dalam zaman moden ini, timbul salah satu persoalan besar mengenai teori ini, iaitu adakah ia masih berfungsi dalam web 2.0? Hal ini kerana kemajuan internet telah memungkinkan kita untuk berkomunikasi dengan cara baru.
Langit terbuka telah memberi peluang kepada sesiapa sahaja untuk menerbitkan maklumat yang tersedia untuk orang lain dengan sambungan internet. Oleh itu, untuk memperkenalkan pembaca di seluruh tingkat sistem sosial memahami suatu topik itu, maklumat dalam talian hendaklah ditulis dalam bahasa yang mudah dibaca berbanding dengan buku dan jurnal yang perkataannya lebih kepada orang berpendidikan tinggi. Semua orang boleh melayari laman web melalui pautan hyper untuk mencari maklumat dengan lebih pantas. Hal ini menyebabkan pengguna boleh berinteraksi antara satu sama lain dalam talian. Oleh itu, muncul kekuatan dan kelemahan teori ini. Kekuatannya adalah teori ini menjelaskan polarisasi politik baru ini. Apabila semakin banyak bentuk media massa muncul dan orang dapat memilih media mereka, jurang itu hanya akan bertambah. Selain itu, teori ini juga menjelaskan keterbatasan media massa. Teori ini memberikan penjelasan yang jelas mengapa maklumat tidak dapat disebarkan ke seluruh pelosok masyarakat melalui media massa sahaja. Teori ini juga dapat menerangkan berita palsu. Teori ini dapat menjelaskan kaitan antara orang berpendidikan rendah dan kepercayaan terhadap berita palsu. Tanpa akses ke kenalan sosial yang relevan atau maklumat yang tersimpan, orang-orang ini kurang mampu mengenal pasti dan mengkritik berita palsu. Namun begitu, terdapat juga kelemahan teori ini. Teori ini menyatukan status sosioekonomi dan tahap pendidikan. Istilah ini digunakan secara bergantian oleh pengasas teori. Istilah tersebut berkorelasi tetapi tidak sama. Jadi, penggabungan ini bermasalah. Teori ini juga berkemungkinan tidak relevan dengan zaman sekarang. Teori media berusia 50 tahun mungkin gagal memahami kerumitan landscape media hari ini. Artikel asal yang menggariskan teori ini membincangkan surat khabar sebagai bentuk media dominan. Media baru telah berkelakuan berbeza. Begitu juga media baru yang mempunyai penjaga gerbang yang lebih sedikit daripada media lama. Sesiapa sahaja boleh memulakan laman web dan mula berkongsi maklumat mereka dengan dunia. Hal ini, teori ini tidak menjelaskan cara media baru berfungsi. Oleh itu, wujudnya teori-teori yang tidak menyokong teori jurang pengetahuan, iaitu hipotesis media malaise, hipotesis lingkaran berakhlak, dan hipotesis kesan berbeza. Kesimpulannya, teori ini telah membantu kita mula memikirkan beberapa sebab sosial yang kita mempunyai kepercayaan yang berbeza. Ini juga membuat kita memikirkan bagaimana media massa diakses secara berbeza oleh segmen sosioekonomi yang berbeza. Walau bagaimanapun, teori ini juga mempunyai beberapa elemen bermasalah, termasuk fakta bahawa ia tidak memperhitungkan media baru dan akan menentukan dalam mendakwa orang miskin tidak berpengetahuan. Walau bagaimanapun, teori ini adalah pengenalan yang baik untuk topik ini dan dapat merangsang banyak perbincangan mengenai potensi kesan media massa terhadap masyarakat. Sekian, terima kasih.